Kadang-kadang ada orang dia tak rasa bahawa diampunkan dosa tu satu yang besar bagi dia. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, ada orang mati bawa amalannya sedikit saja tetapi dosanya diampunkan. Jauh lebih baik daripada orang yang mati bawa amalan yang begitu banyak. Maknanya sembahyangnya banyak, ceramahnya banyak, ustaz tak datang pun ditunggu. Tak sampai-sampai pun tunggu juga. Makna amalan banyak. Tapi bila mati kita tak diampunkan dosa. Apa makna amalan kita? Sekiranya hari ini berbaki lebih kurang 8 atau 9 hari sahaja lagi sebelum kita masuk di dalam bulan Ramadan. Kalau kita menung-menungkan lebih kurang 2 bulan yang lalu, kita sering berdoa dengan doa yang selalu dibaca oleh Tuan Imam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ataupun kita bacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wahai Allah, berkatkan untuk kami Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Atau juga dibaca, wahai Allah, berkatkan untuk kami Rajab dan Sya'ban dan berkatkan untuk kami Ramadan. Kan itu mudah-mudahan hari ini Allah makbulkan permintaan kita, kesungguhan kita untuk berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan baki lebih kurang 1 minggu ini Allah berikan kita kesihatan yang baik. Allah berikan tubuh badan kita bersedia untuk mengharungi 30 hari Ramadan. Ramadan bukan bulan sebagaimana yang dipahami sebahagian orang untuk dipanggil apa istilahnya, bulan menyeksa dirilah, payah sangat. Kerana seorang dirasa bahawa dengan datang di bulan Ramadan kebiasaan rutinnya akan terganggu, kerja juga akan menyebabkan terganggu. Ini sebenarnya satu pemahaman yang salah. Ramadan tidak ada beza dengan bulan-bulan yang lain dalam sudut kehidupan kita. Hanya yang membezakannya ialah siang kita berpuasa, itu saja. Dan malam kita hidupkan dengan ibadah-ibadah, khususnya ibadah solat. Dan kita memperbanyakkan sahaja ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Tidaklah bermakna dalam bulan Ramadan kita menghentikan segala aktiviti-aktiviti kehidupan kita yang rutin. Kalau orang berniaga, berniagalah. Kalau orang bekerja, bekerjalah. Yang suri rumah tidaklah bermakna bulan Ramadan tidur saja di waktu siang. Orang pincin pun begitu juga. Maka sebab itu sebenarnya kalau kita lihat kepada sejarah yang lampau daripada zaman Nabi SAW, walaupun berada dalam bulan Ramadan, rutin mereka juga tak berjalan. Sekiranya ditakdirkan masa itu berlakunya konflik, peperangan,
maka peperangan tetap berjalan. Misalnya dalam peperangan Badar dilakukan dalam bulan Ramadan. Betul juga satu peperangan yang jauh lebih sukar kerana kedudukan tempat itu jauh. Misalnya dalam perang Tabuk, jaraknya lebih kurang 700 km atau hampir 800 km. Satu jarak yang jauh. Perjalanan pergi sahaja memerlukan 15 hari berjalan kaki. Dan begitu juga perjalanan pulang. Sebab itu para sahabat ketika mereka berjalan perang Tabuk, perjalanan itu berlaku di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban. Dan ketika pulang mereka di dalam bulan Ramadan. Dan rutin itu tetap berlangsung. Tidaklah maknanya kerana bulan Ramadan maka perang itu ditunda. Nanti kita buat lepas Syawal je lah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat berlaku di dalam kehidupan kita orang Islam. Lebih lagi orang bekerja. Bila bekerja saja, semua aktiviti diberhentikan. Maknanya seolah bulan Ramadan itu menjadikan kita tidak produktiviti. Kita tidak produktif. Ini sebenarnya satu kesilapan. Sebab itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, "Adhallakum syahrukum hadha bimahlufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma marra bil mu'minina syahrun khairun lahum minhu wala bil munafikina syahrun syarrul lahum minhu." Disebut dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Ahmad juga Ibn Huzaimah dalam sahihnya, bahawa Nabi SAW menyatakan Allah telah datangkan kepada kalian bulan ini, dan Nabi SAW bersumpah, tiadalah marra bil mu'minina, tiadalah bulan ini dilalui oleh orang beriman syahrun khairul lahum minhu, bulan yang lebih baik daripada bulan ini. Maknanya orang beriman apabila masuk bulan Ramadan, dia tak rasa bahawa ada bulan lain lebih baik daripada bulan itu. Wala bil munafikina, dan tidak pula bagi orang munafik syahrun syarrul lahum minhu, melainkan dia merasakan bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling teruk bagi dia nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nampak? Hadis ini ia ada perbincangan di kalangan ulama dalam konteks ilmu hadis, tetapi ia sebagai panduan daripada Nabi SAW sebagai gambaran bahawa bulan Ramadan dia akan dirasakan sebagai satu bulan yang cukup bermakna bagi orang beriman. Maknanya bulan Ramadan dia bekerja, bulan tak Ramadan pun dia bekerja. Tetapi bermakna kerana pada bulan itu dia menzahirkan ketaatan, walaupun hal itu berat bagi. Sebab itu bila Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan. Makna keimanan apa? Dia berpuasa itu, barangkali kalau diberi pilihan kepada dia, barangkali lah, kalau dibagi pilihan, tanya orang Serdang, ni Serdang, Balakong. Apa kawasan Balakong? Makna kalau tanya orang Balakong ni, nak puasa ke tak payah puasa? Tak payahlah alim sangat. Kalau dibagi pilihan,
Tuan-tuan. Puasa juga. Bulan lain tak puasa pun. Ke bulan lain pun puasa juga 30 hari. Tak puasa juga. Datang pula bulan Ramadan bagi pilihan nak puasa juga. Tak, ini bukan cerita hukum. Kalau dibagi pilihan, bagi pilihan macam bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Muharram, dibagi pilihan nak puasa ke tak puasa. Bulan Ramadan pun begitu juga. Saya tanya tuan-tuan, nak puasa ke tak puasa? Oh kak. Nampak? Makna kalau dibagi pilihan, mungkin kita rasa hari ni mungkin tak puasa lah. Minggu ni mungkin tak puasa lah. Kerana kadang-kadang ketika puasa ni berat bagi kita. Sebahagian orang dia merasakan puasa itu berat. Memang puasa itu berat. Kerana kita meninggalkan makan dan minum yang menjadi rutin kebiasaan badan kita setiap hari. Apatah lagi kita memang kerja makan ni, pagi, petang makan ni, kejap lagi makan. Ada makan? Mana kita ada berhenti makan? Makan lagi. Kan? Sekarang sekejap lagi balik rumah pun, makan lagi. Tengah hari kan, makan lagi. Tuan-tuan tak apalah. Tuan-tuan satu program ni je, tuan-tuan makan sini. Saya hari ni ada 6 program. 6 kali makan. Pergi dekat masjid, Al-Ustaz. Sekali je makan. Sekali di sini. Sebab itu sekarang saya beritahu pejabat, nak jemput saya, nak jemput makan ke dia jemput ceramah? Antara dua. Nak jemput makan, tak apalah. Panggil ustaz lain yang suka makan. Nak jemput ceramah, saya datang. Walaupun saya kadang-kadang fikir juga, orang Balakong ni tak ada kerja ke pun. Punya banyak ustaz dekat sini. Saya yang jauh ni juga dia jemput. Saya keluar tadi, tuan-tuan pun belum bangun lagi. Silap-silap. 5 suku dah bangun dah. Nak bersiap ke sini. Tapi kalau saya solat kat sini, jawapannya dengan saya rugi. Jadi dah waktu saya sembahyang dulu lah. Duduklah orang nak dengar ceramah, orang tunggu pula. Kan? Saya bukannya duduk kat Balakong. Saya program malam tadi habis pukul 1, 1:30 untuk sampai rumah. Kita makan sekejap lagi. Kang tengah hari makan lagi. Malam kang makan lagi. Tiba-tiba bulan Ramadan kita berhenti makan. Sebab itu kata Nabi SAW, man shoma ramadana imanan. Dia berpuasa kerana iman. Kerana ta'abudiyah. Ya Allah, kalau nak kira puasa ni, aku rasa berat, Ya Allah. Tapi kerana itu perintah Engkau, atas rasa kehambaan aku kepada Engkau. Walaupun susah, aku pergi juga. Aku buat juga. Aku tahu. Aku mungkin badan aku tak sekuat orang lain, Ya Allah. Tapi pasal Kau perintahkan aku puasa. Atas kecintaan aku kepada Engkau. Ini dipanggil ta'budiyah. Sebab itu perkara dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Suka macam mana pun, kalau kita buat atas ta'budiyah kepada Allah Ta'ala. Ta'budiyah maknanya penghambaan. Kita akan buat. Sekarang haji, berapa kos? Tuan-tuan tu saya kira B40 yang paling murah. B40 saya kira B40 tu subsidi. Dia orang duk gaduh tu, tak guna bertabung haji, tak dibagi ni kita subsidi. Ada setengah orang dia pergi haji, dia tak nak ambil subsidi. Bukan soal dia kaya, dia kata Ustaz, saya sepatutnya pergi haji dengan duit saya, bukan dengan duit orang.
Kita bekerja pagi, petang, siang, malam, simpan sikit RM15, simpan sikit RM20, simpan sikit RM100. Allah bagi kita rezeki, gaji RM1,000, RM2,000 dulu, RM3,000 pencen. Simpan sikit, simpan sikit, simpan. Tujuan ni untuk supaya kita boleh melaksanakan rukun Islam kita. Memang sekarang kalau nak kira mahal. Tapi sebab inilah benda yang kita usahakan dalam hidup kita. Kita bekerja pagi, petang, siang, malam. Bukan untuk kita makan. Bukan untuk beli S70. Kan? Tak. Tujuan kita ialah untuk supaya kita beribadah balik kepada dia. Kalau untuk beribadah kepada dia perlukan kita keluar pagi-pagi buta, balik waktu malam, maka kita buat. Bukan yang kita buat keluar pagi-pagi buta, balik waktu malam tu untuk kita himpunkan duit kita sebanyaknya, seronok tengok rumah besar. Tak. Tujuan supaya kita boleh melaksanakan tanggungjawab kita sebagai ta'budiyah kita kepada Allah Ta'ala. Itu je. Lepas tu ada orang kata, Ustaz, saya dulu bawa orang pergi haji, duduk di Melaka orang. Duduk di Melaka, bekerja di Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz, saya keluar sebelum subuh, saya balik lepas isyak. Setiap hari. Sebelum subuh, lepas isyak. Sebelum subuh, lepas isyak. Dia kata, kadang-kadang saya rasa saya nak berhenti supaya saya boleh menyumbang untuk masjid saya. Supaya saya bolehlah untuk nak bersih-bersihkan masjid ke, jadi AJK ke. Saya kata, bang, abang bekerja di Kelumpur, keluar pagi sebelum subuh, nanti selepas isyak baru balik, dapat gaji, sumbangkanlah gaji itu kepada masjid. Itu juga sebahagian daripada kebaikan yang kita boleh buat untuk Allah Ta'ala. Sama saja, orang pencen, dia dah tak ada apa nak bagi. Dia ada masa. Dia pula bagi masa dia. Itu konsepnya. Semua benda kita buat dalam kehidupan ini, kalau tidak asasnya ta'budiyah kepada Allah Ta'ala, kita akan fail. Kita akan gagal. Kerana itu puasa ni, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan. Dia rasa susah. Yalah, tuan-tuan pencen, okeylah. Cuba tanya orang kampung yang kerja kait sawit. Dia tu bulan Ramadan dia berhenti kait sawit. Tuan-tuan kerja pejabat bolehlah. Kurang-kurang panas ada aircon. Kalau tidak pun panas sebab aircon tak hidup. Itu je. Ada orang kerja atas bumbung rumah. Bertukang. Duduk di bawah matahari. Pikul simen. Pikul batu-batu. Habis bulan Ramadan dia berhenti. Ada orang bekerja memandu kenderaan. Jadi driver lori. Perjalanan 14 jam. Bukannya sekejap. Naik kereta memanglah sekejap. Daripada utara ke selatan. Ni naik trailer. Berapa laju nak bawa trailer tu? Maknanya mungkin nisbah kita okey, tapi bagi orang lain payah. Tapi adakah orang ini dia berhenti bekerja? Tak. Adakah orang ini dia tak berpuasa? Tidak, dia tetap berpuasa. Ada, saya jumpa. Ini yang dipanggil ta'budiyah. Walaupun dia ada pilihan, ya. Kalau dia mengambil pilihan untuk berbuka juga, itu termasuk sebagai penghambaan kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia nak menunjukkan penghambaan, rasa kehambaan dia kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tahu kerja aku memang susah. Tapi tak apa ya Allah. Aku tetap nak ambil apa yang kau bagi pada bulan Ramadan ni. Ini dipanggil ta'budiyah. Maka orang yang berpuasa imanan dengan keimanan, kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampunkan dosa-dosa yang lalu.
Dia kadang-kadang bila tawaran ni orang tak berapa nak minat sangat. Pasal tawarannya diampunkan dosa yang lalu. Berbanding dengan kalau dia dapat pahala yang banyak, berbanding dengan dapat pahala 83 tahun. Kan? Sebab itu kalau kita bagi pilihan, oh makcik, nak pahala lebih banyak daripada 83 tahun atau nak diampunkan dosa? Pilih salah satu. Faham soalan ke tidak? Kalau dibagi pilihan, pahala mana yang nak? Nak pahala lebih baik. Disebut dalam hadis, dalam Al-Quran, Lailatun khairun min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya 83 tahun. Lebih baik daripada beramal 83 tahun. Sama ada kita dapat itu atau kita dapat yang disebut ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang lalu. Baik. Kalau dibagi pilihan dua ni, nak yang mana? Nak Lailatul Qadar ke nak diampunkan dosa yang dalam hadis tu? Lailatul Qadar. Kadang-kadang ada orang dia tak rasa bahawa diampunkan dosa tu satu yang besar bagi dia. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, ada orang mati bawa amalannya sedikit saja tetapi dosanya diampunkan. Jauh lebih baik daripada orang yang mati bawa amalan yang begitu banyak. Maknanya sembahyangnya banyak, ceramahnya banyak, ustaz tak datang pun ditunggu. Tak sampai-sampai pun tunggu juga. Itu kalau ustaz begitu, rasanya pukul 7.45 pun sampai. Tak apa, tunggu jugalah. Makna amalan banyak, tapi bila mati kita tak diampunkan dosa. Apa makna amalan itu? Sebab itu Nabi SAW bagi satu offer yang interesting. Man shoma Ramadan, dalam satu riwayat yang lain, man qama Ramadan. Iman, dia berpuasa kenapa? Ta'budiyah di kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia. Bukan kerana dia gagah, bukan kerana dia kuat, bukan kerana dia memang tak selera makan. Tak. Tapi dia berpuasa sebab dia sebagai hamba dan yang memfardukan puasa itu sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka kan itu dia puasa. Kerana itu dia menahan diri dia. Kerana itu dia tidak makan di siang hari. Kerana itu malamnya dia bangun. Kerana itu. Macam ada harapan. Dan kata Nabi SAW juga, dia tidak berpuasa itu. Ya, maksudnya, man shoma Ramadan ihtisaban. Dia berpuasa kerana mengira-ngirakan balasan daripada Allah Ta'ala. Ihtisaban. Tuan-tuan, maknanya dia puasa, dia mengirakan paling macam orang pergi ke Mekah lah, kan? Orang pergi ke Mekah, bagus. Selalu kalau orang pergi ke Mekah tanya, itu Ustaz, semayang di dataran ni dapat tak pahala macam dalam solat dalam masjid? Itu dipanggil ihtisaban itu. Dia mengira-ngira. Kan? Macam kita semayang, duduk soft ketiga, berebut nak pergi soft pertama. Ada harapan. Biasanya, semua pakai jadi penyambut tetamu kat belakang. Kan? Orang datang je, sisi, soft depan kosong ni. Masuk. Siapa yang lantik dia jadi penyambut tetamu, kita pun tak tahu. Tuan-tuan cuba tengok sembahyang Jumaat. Bukan datang tu duduk depan. Dia datang duduk belakang, dia menyandong. Orang masuk, sila. Depan kosong ni, sila. Orang suruh datang terus ke depan.
Sebab itu ihtisaban ni maknanya dia berebut-rebut untuk nak dapatkan apa yang Allah Ta'ala nak ganjarkan kepada dia. Bukan manusia bagi, tapi kepada apa yang Allah nak bagi. Tapi tuan-tuan, saya nak ajak untuk kita lihat hakikat kepada orang yang berebut nak dapatkan apa yang Allah nak bagi ni apa? Tuan-tuan faham soalan ke tidak? Hakikatnya apa? Kita berebut ni, kita bila buka puasa makan apa? Tak payahlah sebut makan tabak apa semua tu. Tak. Mana kita buka puasa biasanya dengan apa? Kurma. Kita pun cari kurma. Kat Malaysia bukan ada kurma pun. Mana ada orang Malaysia tanam kurma? Ada. Belakang. Tak ada. Tunisia banyak kurma. Mesir banyak kurma. Saudi banyak kurma. Iran banyak kurma. Belakang. Kurma apa ke benda ni? Kita lagi sekarang ni, bulan puasa bulan 3, ni musim panas. Ini musim harum manis. Patutnya kita buka puasa dengan harum manis lah. Sebab kita punya musim sekarang ni. Orang-orang di tempat itu memang dia punya musim kurma. Tapi atas sebab ihtisaban tu yang saya buat masa saya beli kurma. Kan? Dah siap order. Kadang-kadang mak tak pandai nak order, tanya anak 10 kali selagi kurma tak sampai. Hari-hari telefon ni, kurma aku mana? Bila sampai? Kau dah beli belum? Kalau disuruh laki beli, lagi panjang wirid dia. Awak dah beli kurma belum, mak? Nak puasa ni, kurma mana kurma? Kurma saja. Kenapa? Tuan-tuan, itu sebab ihtisaban. Orang sembahyang tarawih, daripada saya kecil sampailah saya berceramah, sampailah dia tua ni, itu juga bendanya 8 20 20 8 20 8 20. Ke tuan kecil tu tak macam tu? Sama juga. Itu juga. Tapi itu kan soal dia, kenapa yang orang beri ihtisaban? Seorang mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala. Tetapi apa hakikat daripada ihtisaban yang kita buat? Tuan-tuan, hakikatnya adalah ittiba' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Yang orang sibuk nak buka puasa dengan kurma. Siapa yang buka puasa dengan kurma? Oh makcik. Siapa yang berbuka puasa dengan kurma? Nabi SAW berbuka puasa dengan rutab qabla ay yusalli. Dalam hadis sebut, sebelum Nabi solat, Nabi akan buka puasa dengan rutab. Rutab ni dia macam kurma, cuma kurma ni kering. Tamar itu dah kering. Dan kurma ni dia manis. Buah kurma ni sifat dia Allah Ta'ala jadikan, semakin dia kering dia akan jadi manis. Rutab dia sebelum kering, dia basah lagi. Dan rasa dia tidak terlalu manis. Dia tak terlalu manis. Sebab itu kalau orang kencing manis, elok kalau dia buka puasa dengan rutab. Lagi-lagi kalau dia makan rutab ni yang awal-awal dia jadi rutab. Sebab kurma ni dia ada balah, ada fasa-fasa dia. Kurma muda, balah, rutab, tamak. Dia ada fasa dia. Barulah sampai jadi kurma tu yang namanya tamar tu. Jadi kalau kita makan rutab itu yang daripada fasa yang mula-mula dia bertukar daripada balah kepada rutab misalnya, maka ketika itu kita akan rasa dia tak manis. Dia tak semanis kurma. Tak. Sebab itu Nabi SAW suka berbuka dengan rutab. Kalau tak ada rutab, illam yakun rutaban fa'ala sumairah. Kalau tak ada rutab, barulah Nabi pilih tamak. Nah, itu hadis tu juga nak menggambarkan betapa rumah Nabi SAW boleh jadi ada rutab, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada tamak, boleh jadi tamak pun tak ada. Rumah kita tamak puasa tahun sudah pun ada lagi.
Semangat ramai awal-awal puasa. Asal nak buka je, mana kurma, keluar cepat sikit, dah nak azan, kurma. Langkabut nak keluar kurma. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Lepas seminggu, kurma pun dah lupa dah. Lepas seminggu, kurma ayam, kurma daging, kurma kambing. Sebab itu, bila masuk air raya, kurma pun dihidang juga. Orang datang beraya, keluarkan je kurma tu. Pasal tak habis dimakannya bulan Ramadan. Tu. Tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW buka puasa dengan rutab. Kalau tak ada rutab baru tamak. Maka saya nak pesankan, kalau orang kencing manis, bagusnya buka puasa dengan rutab. Jangan salahkan puasa pula. Saya puasa susah lah, dia kata saya kencing manis. Tapi yelah, bila buka puasa dengan kurma ni, gula jadi naik. Siapa yang suruh makan buka puasa dengan kurma kalau dia tahu gula naik? Habis sunnah Ustaz, sunnah. Buat tenang, jangan sunnah disalahkan. Nabi SAW buka puasa dengan rutab. Kalau tak ada rutab, dengan tamak. Kalau tak ada tamak, hasawat minal ma'. Nabi meneguk air. Makna Nabi SAW tak ada kurma, tak ada rutab, Nabi minum air. Bermakna orang berbuka puasa dengan minum air itu juga mula-mula hasawat minal ma' ni makna air kusum lah. Itu juga menepati sunnah Nabi SAW. Maka orang yang kencing manis, rutab memang payah nak cari. Dia nak makan kurma, dia punya gula pula mencanak tinggi. Makan seketul je, berpusing meter tu. Pasal dia ni kencing manis bacaan gula 28. Tinggi tuan, nyamai. Dia makan gula sikit pun naik balik. Orang kata bukan makan gula je, tengok lori gula lalu pun naik kencing manis. Makna nak cerita tinggi bacaan dia. Maka minumlah air kosong saja. Buka puasa atas ihtisaban tadi dengan air kosong. Tuan-tuan faham ke tidak? Kita sepanjang hidup tertarik. Bila dah kena kencing manis, apa benda lagi? Air kosong je lah. Sebab itu minum air kosong itu pun, kalau kerana dia tak boleh dapat rutab tadi, kurma pun dia tak boleh makan, maka ini juga dikira menepati sunnah Nabi SAW. Sebab itu perbuatan Nabi. Ada hadis yang menyebutkan Nabi minum hasawat minal ma'. Itulah ihtisaban. Sebab itu ihtisaban ni sebenarnya hakikat kepada ihtisaban itu ialah ittiba' Rasul SAW. Kita ambil yang lain, contoh. Kita solat tarawih. Kan? Ada orang dia habis solat tarawih, nanti balik di rumah pukul 2.30, pukul 3. Lagi orang perempuan lah, pasal biasanya dia yang tertib bangun. Kita memang tak ada harapan, membangunkan saja. Kan? Pukul 2 dah ni, 2.30 ni. Sahur kita. Dia orang tu bangun. Kita kirim je. Nanti kan kalau dah siap sahur kejut lagi. Mana yang bangun dia? Tuan-tuan. Kita bangun kiam. Pukul 3 lah misalnya. Ada setengah orang oleh kerana dia nak bangun tahajud pukul 3. Maka dia solat tarawih dengan imam. Bila imam sampai witir saja dia pun bangun balik. Ada setengah tu memang dia balik lah. Dia kata nak sembahyang tarawih je. Witir dia tak nak. Itu cerita lain. Sebab itu ihtisaban maknanya dia mengharap-harap ganjaran Allah Ta'ala. Bermakna ittiba' Rasulullah SAW. Bagaimana dia nak tahu ganjaran? Kalau bukan daripada Nabi SAW. Sebab itu hakikatnya adalah untuk ittiba' Rasulullah SAW. Bagaimana dia nak buat solat tarawih itu yang paling ihtisaban, yang paling boleh meraih ganjaran daripada Allah Ta'ala. Maka antaranya apa disebut di Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man qama
man qama ma'al imam, barang siapa yang solat malam bersama imam. Solat tarawih ni solat malam. Hatta yansarifa, sampai imam itu beralih. Beralih maksudnya habis. Kutiba lahu qiyam lailah, ditulis untuk orang itu sebagai dia itu solat sepanjang malam. Maknanya walaupun dia kata dia nak sembahyang tarawih, dia nak tahajud nanti balik, tapi oleh kerana imam solat tarawih, kemudian imam tadi lepas tarawih tak habis lagi, imam sambung dengan witir, maka dia solat dengan imam sampai witir. Maka atas tujuan ihtisaban itulah dibuat. Sebab itu kadang-kadang sempesan kan, orang kita ni makcik-makcik suka habis tarawih bangun balik, rugi. Nabi sebut, barang siapa yang solat bersama imam sampai imam habis. Habis maksudnya apa? Habis. Mana imam habis sembahyang? Maka dia kata, Nabi SAW sebut, ditulis seolah-olah dia mendapat pahala solat sepanjang malam. Maknanya tak payah bangun pun, pahala solat sepanjang malam dapat. Pahalanya lah, tapi bukanlah dia dicatat solat sepanjang malam. Pahala saja. Tu. Artinya apa? Maknanya ini maksud orang yang ihtisaban, mengharap-harap ganjaran pahala sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jam 7.40, 5 minit lagi saya berhenti. Terang dah. Dia tak boleh lama sangat, bulan subuh ni. Cukup lah tu, kan? Dan lama pun tuan-tuan bukan faham. Lagipun siang-siang ni waktu orang minum sarapan, kita ceramah lagi, tak ada harapan dia. Dalam kepala otak dia mikir makan apa, makan apa, lain wirid dia. Sebab itu Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan. Iman maksudnya dengan rasa ta'budiah kepada Allah Ta'ala, rasa penghambaan, rasa hamba dia kepada Allah Ta'ala, wahtisaban, mengharap-harap ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu bulan Ramadan, bulan, selalu kita dengar, bulan Ramadan, bulan baca Quran, bulan Ramadan, bulan sedekah, bulan Ramadan, bulan qiyam, hidupkan malam. Tapi kadang-kadang kita macam tak rajin nak faham, bulan Ramadan adalah syahrus sunnah, bulan kita ataupun ihya sunnah, bulan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sebab itu orang yang nak mengejarkan ihtisaban tu, dia akan cari apa lagi sunnah Nabi SAW buat. Sampai ada orang bila makan kurma bulan Ramadan, ni contoh, macam buah kurma punya biji. Nabi SAW makan kurma, Nabi pegang dengan jari bini, makan. Biji kurma yang Nabi makan dari buahnya tu, ni ada biji dia. Ke tuan-tuan tak jumpa biji kurma? Maknanya tuan-tuan telanlah dengan biji-biji tu sekali. Biji kurma tu Nabi SAW ketika keluarkan daripada mulut, kan? Contohlah tuan ni, macam ini. Nabi tak ambil begini. Tak ambil, Nabi tak pegang begini. Kerana ini tak hygiene. Bila dia pegang begini, ini biji kurma ni tadi duduk dekat mana? Oh makcik, biji kurma ni tadi duduknya di mana? Dalam mulut. Berselemak dengan air liur. Air liur kalau wangi tak apa. Kita keluarkan daripada mulut, kita pegang, letak. Betul tak? Berapa biji kita makan? 1. Nak makan berapa? 3. Depan kita tu ada lagi kurma, kita pun pilih yang lain. Kalau dia ambil terus tak apa, ni dia pilih-pilih pula. Yang bawah, yang tengah, yang tepi. Tangan dia tadi pegang apa? Oh makcik, pegang biji kurma ni tadi. Biji kurma ni duduk kat mana?
Dalam mulut. Kita dalam mulut itu, segala macam bakteria, tok nenek semua ada. Sebab itu Nabi SAW, Nabi keluarkan biji kurma, Nabi tak pegang. Kan? Contohlah. Nabi tak pegang begini. Nabi buat macam mana? Nabi letakkan tu. Allah jatuh. Pasal dia bukan buah kurma, penyepit. Ni Nabi letak dekat jari. Dan jangan main-main. Ini orang yang hidup 1400 tahun dulu lebih jauh bertamadun daripada orang duk balakong. Faham? Tuan faham ke tidak? Orang yang hidup 1400 tahun dulu jauh lebih bertamadun daripada kita ni. Pasal Nabi SAW mengajarkan kita. Supaya apa? Supaya tangan yang tercemar tadi jangan duk pegang macam-macam. Maka mengelakkan tangan tercemar, bubuh di sini. Kemudian letak, hanya lambung pula, sesipah pula ke keliling masjid biji kurma. Tapi soal ni kenapa orang beri buat ihtisaban? Itu maksud tu. Sebab itu dipanggil bulan Ramadan ini juga sebagai syahrul ihya sunnah. Bulan menghidupkan sunnah Nabi SAW sebanyak-banyak. Tadi solat tarawih. Tadi kita berbuka. Nanti berbuka. Kemudian kita bagi makan orang berbuka pula. Ada orang dia berbuka dengan rutab. Dia bersahur dengan kurma. Dia tak sahur dengan rutab juga. Dia sahur dengan kurma. Dalam hadis riwayat yang direkodkan oleh Abu Daud, Nabi SAW bersahur dengan kurma. Tamak. Lain pula. Ketika Nabi berbuka, ini dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berbuka dengan rutab, dengan kurma atau dengan air. Nampak? Sahur, dia tak sebut Nabi bersahur dengan rutab, kurma. Ada orang ikut sebiji. Maknanya apa? Ihtisabat. Itu maksudnya. Jadi sebab itu sepanjang Ramadan, apa yang ada? Baca Quran sebanyak-banyak. Sebab itu ada khatam Quran dan sebagainya. Kenapa? Ihtisabat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW akan membaca bersama dengan Sayyidina Jibril AS. Maknanya apa? Ya tadarus. Bertadarus Nabi SAW dengan Sayyidina Jibril. Kita pun buat juga. Pun bertadarus. Tapi bukan Jibril lah. Kan? Sebelah kita ni tak tahulah Mikail ke, bukan Nakir ke apa, tak tahulah. Tapi yang pasti, dia punya baca bukan macam Jibril. Sebab dia punya baca lebih kurang kita je. Dia pun mat entah ke mana, idgham entah ke mana, ikhfa entah ke mana. Serupa kita, tak ada beza. Elok benar lah tu. Sebab itu tadarus, cari partner bukan yang sedap, yang suka muji kita. Cari partner yang boleh untuk membetulkan kita. Tapi orang kita tak nak. Dia kalau grup tu yang suka menegur, memang dia left group awal lah. Tapi kalau grup tu memuji, memang dia kalau boleh minta tahun depan pun grup samalah, kata dia. Kan? Walhal yang dipuji tu dia tak tahu. Baca pun tukang terbalik, entah ke mana mat, mana ikhfa, mana idgham. Idgham bunyi ikhfa, ikhfa bunyi mat. Tak kemabuk namanya. Tapi pasal dua-dua pun pening, kan? Yang mendengar pun pening, yang membaca pun mabuk. Macam mana saya baca, Kak? Okey tak? Bagus. Macam karyah kebangsaan, kata. Karyah kebangsaan, apa benda ni? Mat asli pun tak jadi mat karyah kebangsaan. Koman. Tu. Sebab itu kata Nabi SAW, maka ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi. Tuan-tuan, itu maksud ni baru mukadimah ni, belum start lagi.
Sebab itu kata Nabi SAW, ma marra bil mu'minina syahrun khairun lahum minhu. Tidak ada orang beriman itu melainkan dia rasa bulan Ramadan itulah sebaik-baik bulan untuk dia. Itu yang kita sebut tadi. Dengan ta'budiyah, dengan ihtisabat, dengan ittiba' Rasulullah SAW. Adapun orang munafik, wala bil munafikina syahrun syarrun lahum minhum. Syarrun lahum minhu. Tidak ada dirasa melainkan bulan itu lebih teruk daripada bulan-bulan lain. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita kena tunjuk juga. Tuan-tuan jangan risau, saya dah tutup dah saya punya nota. Betul dah, sudahlah tu. Ceramah panjang pun payah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena tunjukkan kita punya rasa keterpujaan, seronok kita nak masuk bulan Ramadan. Masjid-masjid memang kena buat lah. Sebab itu yang kita buat ni, semarak Ramadan lah dan sebagainya. Tapi saya cadangkan juga supaya bolehlah belanjakan sikit atau minta lah siapa-siapa yang boleh sponsor. Kan? Gantunglah banner sikit biar nampak meriah. Kan? Dengan dia panggil catatan-catatan ataupun nota-nota yang memberikan rangsangan dan semangat. Tak usah buat ucapan pula. Kadang-kadang setengah masjid buat kelakar. Kami seluruh tuan kuasa mengucapkan Ramadan Al-Mubarak. Entah apa faedah ucapan pun tak tahu. Orang suruh semarakkan, bukan suruh buat ucapan. Sebenarnya kalau tulis semoga Ramadan ini sebagai titik tolak kembali kita kepada Allah Ta'ala. Jadi orang baca, oh, semoga sedekah Ramadan kali ini sebagai tanda kesyukuran atas nikmat Allah Ta'ala. Bawah tu tulislah kecil AJK dan pengurusi. Sudahlah. Ini sibuk muka AJK beramai, beratur, ambil gambar, dia bubuh je dalam poster. Tak, ni bukan masjid sini. Dan sungguh saya pusing-pusing masjid, saya tengok je apalah kefaedah masjid dibuat. Dah lah duit masjid pula tu. Sibuk letak muka dia. Apa faedah nak buat tu? Bukanlah saya kata sana, tapi disuruh semarakkan. Bagilah rangsangan sikit yang orang lalu tepi masjid. Bulan Ramadan, bulan masjid menanti ketibaan anda. Datanglah. Kan orang baca seronok. Ini ucapan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Macam ada kerja. Tuan-tuan sekalian, itu yang dapat kita kongsikan pagi ini. Mudah-mudahan kita buat persiapan ya, sebagai konklusinya. Kena ada persiapan. Tambah lagi ilmu, belajar lagi, bukalah selak buku, carilah buku. Kita masuk, saya kalau ceramah hari itu bulan Rabiul Awal berkaitan dengan Maulid Nabi SAW. Di hujung daripada program saya akan bagi tahu, carilah buku. Tanda kita betul-betul memang bereal nak mengingat, nak menunjukkan kita ni ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bunyi sebut, oh saya memang cintakan Nabi. Buku pasal Nabi pun tak ada. Majalah URTV ada. Majalah Mangga tu pun disimpannya lagi. Tapi buku pasal Nabi tak ada. Apa cerita? Sama juga. Kita bukan main lagi, siap tukar bahasa Arab lagi. Ahlan ya Ramadan. Ahlan, ahlan wa sahlan. Tambah satu lagi, wal jalan. Sudah. Belilah buku, carilah buku besar Ramadan. At least menampakkan kita semangat. Bersungguh kita. Buku ni sekarang kalau tuan-tuan merasa bukan tak nak beli Ustaz. Buku ni kalau kat rumah, buku yang banyak pun jadi semak sudahnya, tak tahu mana letak. Bang, sekarang ni bukan buku nak perlu macam tu nak. Zaman dah canggih. Buku sekarang dalam telefon. Dia panggil e-book. Sekarang berlama. Boleh cari. Tanda kita nak bersungguh nak masuk bulan Ramadan. Itu antaralah kaedah yang boleh kita buat
Mudah-mudahan tuan-tuan cukuplah kat pukul 8 dah. Jumpa lagi 5 tahun akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.